Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi Tachehau. Vanikum. Terima kasih kepada pengurusi majlis, Datuk Seri Amiruddin, Saudara Adam, Chen Chong, rakan-rakan pimpinan, saudara-saudari, penduduk Taman Medan, hadirin hadirat sekalian. Waktu saya nak datang ke Taman Medan sebentar tadi memang hujan lebat. Tetapi kalau tengok keadaan kehadiran pada malam ini, walaupun buat pada hari Rabu, notis yang sangat singkat, kalau inilah semangat yang ditunjukkan oleh penduduk Taman Medan, insya-Allah Selangor ini kita akan ada peluang kepada Pakatan Harapan dan juga perpaduan. Cuma bila saya datang ke Taman Medan ini memang seram-seram sejuk. Buat ketika ini, saya telah diberikan tanggungjawab untuk sama-sama terlibat dalam kerajaan perpaduan sebagai timbalan menteri bagi Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT. Bila disebut Taman Medan ini, di sinilah antara kawasan yang paling banyak rumah pangsa ataupun flat. Dekat sini jugalah antara kawasan yang begitu padat. Dan kita tahu juga bahawa dalam keadaan cabaran yang kita terpaksa pikul, dalam keadaan kalau di peringkat persekutuan itu, kita warisi keadaan ekonomi yang tenat, keadaan kewangan yang bukan begitu mudah untuk kita cari ruang. Tetapi kalau kita tengok juga, kalau kita tidak tumpu kepada gerak kerja, kalau kita lihat Saudara Amir sebagai Menteri Besar Selangor, kita tahu bahawa kalau di sebelah sana, geng-geng sebelah sana, setiap hari semuanya isu politik. Yang nak dibangkitkan soal sentimen, yang nak dibangkitkan soal kebencian, api kemarahan. Tapi sebab itu bagi peringkat Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan, bila kita diberikan amanah 7 bulan ini, kita tumpukan untuk perbaiki keadaan ketika ini. Jadi sebab itu 2 minggu yang lepas, saya bersama dengan saudara Chen Chong, saya telah dibawa turun ke kawasan yang agak susah di sini, iaitu di Lembah Subang 1. Kawasan yang mana bukan kalau saya nak pergi tu, bila saya tanya, kaki tangan kata advise, kalau boleh YB Menteri jangan turun dulu, keadaan itu tak cantik lagi. Tapi bagi saya, bila kita diberi peluang untuk bersama-sama memperbaiki keadaan itu, kita bukannya untuk diangkat sebagai VIP. Kita sebenarnya kalau dipilih, kalau Amiruddin kita pilih sekali lagi, kalau di Selangor ini, kita kena pastikan beliau dan pasukan di Selangor ini terus membela rakyat. Boleh ke tidak? Tapi bila saya cakap soal isu perumahan yang bersusah payah, bila saya sebut di dalam parlimen, ketika itu ada masalah PPR di negeri Kelantan, saya terangkan masalah dalam parlimen. Bila ahli parlimen Perikatan Nasional bangkit, bangun, saya ingat dia nak tanya soalan pasal perumahan. Apa dia tanya? Yang ini daripada Macang, saya boleh sebut kawasan mana. Dia bangun, dia marah, dia kata kenapa tak jemput waktu serah kunci. Dia tak nak tahu masalah yang berlaku selama ini, tapi dia punya kekhawatiran itu kenapa dia tidak dilayan taraf VIP. Tapi sebab itu kalau kita nak masuk sekali lagi, yang ini cabaran kepada Pakatan Harapan, kepada perpaduan, kita kena pastikan calon Taman Medan ini adalah yang benar-benar akan mewakili suara orang Taman Medan. Setuju ke tidak? Jadi sebab itu, dalam keadaan sementara saya datang malam ini, saya rasa saya lebih banyak mendengar, melihat keadaan kawasan perumahan di sini. Tapi di peringkat persekutuan juga, kalau saya boleh kongsikan ketika ini, antara perkara yang menjadi tumpuan adalah soal bagaimana nak melihat keadaan projek perumahan swasta yang sakit, lewat ataupun terbengkalai. Yang ini kalau tanya saudara mara, tanya kawan-kawan,
pasti akan ada kalangan kita yang terjebak beli rumah, rumah tu tak siap. Dalam keadaan kita sebagai rakyat, kita terpaksa ikut apa yang pemaju sebut, tetapi bila sampai masa untuk rumah siap, rumah tak siap. Dan ketika ini kalau sebut projek sakit dan terbengkalai, bila kita ambil alih tempoh hari, keadaan itu sebenarnya agak tenat. Sebab itu bila saya minta izin dengan YB Menteri, nak tak nak isu projek rumah yang bermasalah ni kita kena tengok. Dan Alhamdulillah dalam tempoh 7 bulan ini, ada beberapa perkara yang kita capai ataupun kita berjaya kurangkan tekanan itu. Contohnya, apabila kami ambil alih bawah KPKT, kita ada agensi yang buat rumah. Contohnya SPMB dan Prima. Bila kami ambil alih, bila kita ambil alih, projek sakit bawah Prima ada 22 jenis projek. 22 projek perumahan yang mereka buat ni sakit, tak dapat kunci. Tapi Alhamdulillah dalam tempoh 7 bulan kita tengok perkara yang kita boleh cuba leraikan. Dalam tempoh 7 bulan ini 9 projek sakit bawah Prima kita telah berjaya siapkan. Ada 13 lagi yang menjadi cabaran. 13 ini bukan mudah tuan-tuan saudara-saudara. Semalam saya di Kedah. Di Kedah semalam ada 3 projek Prima yang saya tengok. Di Sempang 4 2 di Alostar. Kemudian di Kulim ada di Junjung dan juga di Sungai Ular. Di Sempang 4 2 di Alostar, projek ini dah mula sejak tahun 2018. Sampai sekarang tak siap lagi. Kita bagi peluang, bila kita ambil alih tempoh hari pun bagi peluang lagi kepada kontraktor tu cuba siapkan. Tapi kemajuan itu tak ada. Jadi sebab itu, semalam bila kita turun, kita setuju kontraktor yang buat projek tersebut kita tamatkan serta-merta dan kita akan blacklistkan dia, jangan dapat lagi kerja daripada kerajaan. Ini yang berlaku. Orang kata beli rumah kerajaan ini yakin sebab kerajaan, takkan rumah itu ada masalah. Jadi sebab itu bagi saya, kalau di keadaan di Selangor ini saya nak rumuskan sikit. Masa yang diberikan tadi 5 minit. Jadi nak rumuskan sedikit, bila sebut sebagai contoh projek terbengkalai tadi, masih ada lebih kurang 481 projek sakit. Dalam tempoh ini juga, Alhamdulillah 118 projek sakit ini kita berjaya lancarkan dan dapat CCC. Dan dalam banyak-banyak negeri yang berlaku ketika ini, negeri nombor 1 yang kita berjaya pulihkan projek sakit ini adalah di negeri Selangor sebanyak 40 projek. Jadi sebab itu, kalau di peringkat persekutuan, saya menyeru kepada pengundi Selangor untuk demi masa depan negeri kita, demi masa depan negara kita, kita kena pilih mereka yang berwibawa, mereka yang sebenarnya berkebolehan, bukan main sentimen kebencian, tetapi nak jadi pemimpin, nak bela rakyat. InsyaAllah saya yakin kalau kita pilih Pakatan Harapan, kita pilih perpaduan, InsyaAllah kita sama-sama pulihkan balik keadaan ekonomi Malaysia, kita pulihkan balik negara kita dan kita pastikan Selangor pada hari mengundi nanti kita menangkan Pakatan Harapan. Boleh ke tidak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.